Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Suhaidah binti Abdul Kadir, ibu kepada Muhammad Firas Azam bin Muhammad Sagani, berumur 4 tahun, yang ada masalah penglihatan sejak lahir, dan diagnos mengatakan dia tak ada selaput cahaya. Bila kena cahaya matahari tu dia akan silau lah, akan sakit dan tak boleh buka mata. Sejak daripada lahir sampai umur sekarang 4 tahun, dia akan, bila duduk dalam rumah, benda yang kecil dia tak nampak. Kalau makanan jatuh ke, nasi jatuh ke, dia tak boleh nak carilah benda tu. Tapi kalau barang yang besar tu, Alhamdulillah lah boleh cari. Kalau tengok TV pun terlalu dekat, dia dapat tahu sejak lahir. Doktor dapat kesan dia punya anak mata hitam bergerak-gerak, tak duduk setempat. Doktor kata kena buat follow up untuk mata. Bila buat follow up mata, bila check up semua, baru dapat tahu dia ada masalah high risk. Doktor kata jangan terlalu dedahkan sangatlah pada cahaya. Kalau keluar, kena doktor sarankan pakai spek untuk color cahaya dengan topi. Tengok pada telefon, tengok TV, kena gelapkanlah dia punya cahaya. Masa dia berumur 1 tahun, dia tak banyak bercakap, dia memang banyak diam. Lepas tu bila bergerak pun dia agak kurang, dia tak banyak pergerakan, lebih pada duduk diam lah. Duduk, kira tak nak jauh daripada orang kat keliling dia lah. Lepas tu bila masuk umur 3 tahun, dia masih lagi diam, tak boleh bercakap, hanya boleh sebut perkataan mama. Perkataan lain memang dia tak boleh sebut. Saya pergi pakar PPUM. Doktor kata dia lambat bercakap, dia suruh pergi ke terapi. Dan di situ dia cakap suruh hantar ke sekolah. Bila suruh hantar sekolah tu, saya cuba hantar ke PDK Permata, Brickfield. Dan kat situlah baru dia banyak bergaul dengan kawan-kawan, banyak aktif. Dan bila dah hantar sekolah PDK Permata, dia ada terlibat dengan terapi cara kerja, mobility, orientasi dan cara pengurusan diri. Antara cabaran yang saya terima untuk besarkan dia, sebelum dia bersekolah, dekat rumah bila kita suruh cari barang ke apa, dia memang susah nak jumpa. Dan bila kita tegur ke, dia suka mengamuk, marah dan suka campak barang. Bila kita dah hantar dia sekolah, bila dah kat sekolah tu, banyak cikgu membantu. Macam saya, ibu nampak, boleh pimpin dia. Dan dia punya ayah pun totally blind, tak nampak terus. Jadi dari situ saya lah yang kena banyak tolong dia. Harapan saya untuk anak, dia boleh belajar seperti orang normal, boleh berdikari, boleh membantu mak ayah dan dapat bekerja seperti orang lain lah, yang kerja yang lebih baik pada keluarga yang ada anak senasib dengan saya. Bila dah tahu masalah anak, follow up pada hospital dan rujuk pada mana-mana center yang boleh bagi bantuan. Tak perlu malu dan tak perlu rasa terbeban bila dapat anak macam ni. Bila dia dah ada kemahiran, insyaAllah dia boleh hidup sendiri macam orang normal. Hey, I'm Josh. I have Usher's, which is a combination of retinitis pigmentosus and hearing loss. And this is... I'm Pat. I have genetic optic atrophy. I have vision of 2400. The simple term of saying that is what you see in 400 feet, I see in 20 feet. It's sunny out today. Both Josh and I, with our visual impairment, have sunglasses on because the brightness, the sun has a tendency to hurt our eyes. It's that way with many people that are visually impaired.
So we just wanted to remind you, for viewers that haven't seen or talked to us before, about our eye disease. What we're really here to talk about today is employment of the blind. We want to talk about discrimination, which is rampant in America, whether you believe it or not. It's very true in all of the disabilities, but over and above in the visual impairment and blind disabilities, meaning legally blind and above. We find statistics on the internet of anywhere between 70 and 90% of people who are legally blind or blind are unemployed or underemployed. There's multiple reasons for that. And Josh, like, what do you think, like, at the top, what do you think some of the reasons are why so many people like us are unemployed? Well, number one is discrimination in education. So a lot of people don't understand what blindness is, so they just think it means black. It means that you can't see or you can't do anything, and that is far from the truth. Very far from the truth. I am a motorcycle mechanic at home, and I just recently applied for a job at a shop that I wanted to work at, and I was I would say not so gracefully declined the job because of my vision. And it was very frustrating because I'm very capable of being a motorcycle mechanic, and I'm unable to be one because of my vision. The other thing, both Josh and I live in the country now. I've actually done well with employment most of my life. I'm 30 years older than Josh. I've owned an auto rental business, a home repair business. I've done a whole bunch of different things. I did a lot of it illegally, meaning I was driving legally blind on a driver's license. You gotta do what you gotta do. Yeah, when I quit driving 6 years ago is when life really changed for me. I went through a divorce 2 years ago. It even changed more. And the problem is transportation. I've lived in the country. Josh lives in the country. And transportation is a gigantic problem. You'll say, well, why? Take a bus. Josh, how easy it is to take a bus, and how would you afford? Can you afford to take a bus? Can you afford to live in town? How do you do that? Tell our viewers that. So, well, the nearest bus stop would require me to plan out an expedition. That's an understatement. Requiring a tent, water, and food for at least a good portion, maybe a 3-day trip. But we're being realistic here. Right. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan bercakap tentang masalah penglihatan terhadap kanak-kanak di Malaysia. Okey, seperti yang kita tahu, masalah penglihatan terbahagi kepada dua, iaitu buta dan penglihatan yang terhad. Okey, masa kanak-kanak, masa bayi yang berusia 3 bulan, dia akan ada pemeriksaan lanjut tentang masalah mata, masalah perkembangan mereka. So, pengesanan yang pertama akan disahkan jika mereka ada masalah mata ialah oleh doktor pakar mata, iaitu doktor pakar oftalmologi. Okey, pemeriksaan yang akan dilakukan ialah pemeriksaan kesihatan mengenai masalah kesihatan, mengenai mata, deria ataupun yang lain-lain. Okey, bagi bayi yang mempunyai masalah mata akan disahkan oleh doktor pakar oftalmologi, iaitu doktor pakar mata. Okey, pengesanan kehilangan penglihatan ni akan dapat dibahagikan kepada 3 perkara. Okey, yang pertama kita akan dapat lihat daripada keadaan mata dia. Kalau matanya tidak selari atau melilau, terdapat warna putih pada anak mata, mata berair atau bernanah, mungkin kanak-kanak ini akan ada masalah penglihatan sepanjang proses pembesaran dia. Okey, yang kedua ialah tingkah laku. Tingkah laku kanak-kanak ini dia akan melihat objek pada jarak yang terlalu dekat, seperti dia macam tak nampak kan. Okey, yang kedua ialah menggosok mata, kerap terlanggar objek atau terjatuh, ataupun bila barang tu jatuh dia tak akan boleh nak kutip. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga ialah aduan anak. Maksudnya macam kalau dia mengadu, dia tidak selesa, sakit kepala atau mata yang sakit, yang berair, mungkin dia akan ada masalah penglihatan. Okey, seterusnya apa yang saya akan ulaskan kat sini, jika kanak-kanak ini mempunyai masalah penglihatan, mungkin dia akan ada masalah perkembangan yang lain. Seperti contoh, dia tidak bercakap pada usia 1 tahun, ataupun dia tidak mempunyai, dia lambat perkembangan. Yang kedua ialah dia tidak aktif ataupun pasif.
ataupun dia banyak diam, dia tidak banyak bergaul dengan kawan-kawan dia. Okey, yang ketiga, sebagai contoh yang boleh saya bagi ialah dia lewat pertuturan, dia lambat sikit nak bercakap. Okey, seterusnya untuk program intervensi awal bagi kanak-kanak punya masalah penglihatan, iaitu yang pertama ialah pemulihan dalam komuniti, iaitu PDK. Bagi ibu bapa yang punya anak-anak yang punya masalah penglihatan ataupun masalah penglihatan, masalah yang lain, boleh menghantar anak mereka kepada PDK ini kerana kesan positif kepada perkembangan kanak-kanak dapat dibuktikan dalam PDK ini kerana mereka terlibat dengan terapi cara kerja, banyaklah intervensi yang ada dalam tu. Okey, yang seterusnya ialah orientasi dan mobiliti. Apa yang dimaksudkan oleh mobiliti di sini, mereka diajar untuk bergerak secara berdikari. Bagi kanak-kanak yang punya masalah penglihatan, mereka akan diajar untuk menggunakan deria lain sebagai cara untuk mereka bergerak dan berdikari. Okey, dan program intervensi yang seterusnya ataupun alat bantuan untuk masalah penglihatan bagi kanak-kanak, mereka akan diajar Braille, seperti yang kita tahu sistem Braille. Yang kedua ialah low vision device, LVD. Yang ketiga ialah bahan sentuhan tactile. Mereka belajar mengenal barang melalui sentuhan. Okey, yang keempat ialah peralatan audio. Maksudnya mereka mendengar untuk meneruskan aktiviti harian mereka. Okey, yang kelima ialah bantuan untuk melihat, seperti yang kita tahu kaunter pembesar, cermin mata. Okey, itu saja. Terima kasih. Saya akan menghuraikan mengenai isu dan intervensi untuk masalah penglihatan di USA. Apa yang dapat saya simpulkan melalui video masalah penglihatan di USA iaitu mengenai 3 isu yang telah diketengahkan ialah isu diskriminasi, isu pekerjaan bagi orang buta serta isu pengangkutan. Isu diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan individu yang buruk atau tidak adil kerana mereka berbeza. Di Amerika, orang buta dan cacat penglihatan adalah kumpulan yang masih didiskriminasikan hingga kini. Bagi mengatasi diskriminasi di Amerika, terdapat satu undang-undang yang dikenali sebagai Akta Orang Kurang Upaya Amerika ADA. Akta ini adalah bertujuan untuk mengelakkan berlakunya diskriminasi di tempat kerja. Menurut akta ini, majikan tidak boleh memberi layanan berbeza kepada pekerja, terutamanya pekerja OKU. Sekiranya mereka mempunyai kemahiran dalam sesuatu bidang, mereka layak bekerja meskipun mereka OKU. Terusnya, isu pengangkutan yang dihadapi oleh orang cacat penglihatan. Cadangan kami untuk isu ini adalah dengan mewujudkan satu aplikasi seperti Grab atau Uber untuk menjaga kebajikan OKU. Aplikasi yang dicadangkan adalah aplikasi yang menyediakan perkhidmatan pengangkutan mesra orang buta. Aplikasi ini mestilah menawarkan pemandu yang berhemah dan mesra orang buta supaya orang kurang upaya dapat memenuhi keperluan mereka untuk mendapatkan barangan runcit di pasaraya dengan lebih selamat. Selain itu, isu untuk mendapatkan pekerjaan. Job Coach bertujuan untuk membantu OKU supaya boleh melakukan pekerjaan dan bekerja seperti mana yang telah dipersetujui oleh majikan. Misalnya, di Amerika terdapat satu agensi yang dikenali sebagai National Industries for the Blind, NIB. NIB adalah sumber pekerjaan terbesar di negara ini bagi orang buta. NIB telah mencipta pekerjaan, menyokong anggota perkhidmatan serta membantu pekerja yang buta menjalani kehidupan bebas. NIB merupakan agensi yang menjawab panggilan negara untuk berkhidmat.